Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahira Amani binti Sahrizal daripada kelas 4 UM akan menyampaikan tentang keunggulan seorang tokoh iaitu Imam Al-Syafi'i. Saya akan kongsikan serba sedikit tentang riwayat hidup Imam Al-Syafi'i. Nama penuh beliau ialah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i dan digelar Imam Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersama dengan 757 Masihi di Gaza, Palestin. Tarikh wafat beliau pula ialah 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersama dengan 820 Masihi ketika usianya 54 tahun. Dan beliau dikebumikan di perkuburan Bani Abdul Al-Hakam berdekatan Gunung Al-Muqattam. Kunyah beliau ialah Abu Abdullah iaitu bapa kepada Abdullah dan beliau berketurunan Arab Quraisy. Beliau merupakan ahli bidang fiqh Islam dan mengasaskan mazhab Syafi'i. Serta Imam Syafi'i ini turut berguru dengan Imam Malik bin Anas, itu merupakan antara salah seorang tokoh imam yang sangat tersohor. Seterusnya ialah sumbangan Imam Al-Syafi'i. Yang pertama ialah beliau menghasilkan karya yang menjadi rujukan buat para ulama dan ahli Islam, iaitu antaranya Al-Risalah, Al-Um dan Al-Musnad. Dan beliau mengasaskan kitab-kitab beliau berdasarkan ijma', qiyas dan juga istidlal. Yang kedua, beliau turut melahirkan beberapa orang murid yang terkenal, iaitu Ahmad bin Hanbal, Al-Buwaiti dan Al-Muzani. Dan yang ketiga, mazhab Syafi'i juga turut tersebar luasnya, antaranya di Malaysia, di Indonesia, di Iraq, Parsi dan lain-lain. Kemudian, saya akan menyampaikan tentang kisah Imam Syafi'i yang memiliki akhlak dan adab yang tinggi dalam menghormati guru. Pernah diceritakan tentang akhlak Imam Syafi'i yang menghormati serta menghargai seseorang yang pernah mengajarnya walaupun ilmu yang diajar oleh orang tersebut itu hanya sedikit. Suatu hari waktu beliau sedang mengajar muridnya, datanglah seorang badui yang comot dan busuk ni. Lantas beliau menghentikan kuliahnya untuk mendekati badui itu dan memeluknya dengan erat. Keadaan tersebut menyebabkan muridnya terpinga-pinga. Selepas sahaja daripada kuliah, muridnya pun bertanya, kenapa beliau memeluk seorang badui tersebut sedangkan dia agak comot dan busuk. Imam Syafi'i pun memberitahu bahawa badui tersebut merupakan orang yang pernah ajar dia satu ketika dahulu. Sebab itulah beliau memeluk badui tersebut untuk tanda penghormatan. Jadi murid-murid Imam Syafi'i ini terpenggun dengan akhlak dan adab yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i walaupun badui itu comot dan busuk. Imam Syafi'i pun bercerita, beliau berkata, suatu hari ketika aku menulis kitab fiqh, aku menghadapi masalah untuk mengenali dan membezakan antara anjing yang cukup umur dengan anjing yang belum cukup umur. Lalu Imam Syafi'i pun berfikir, sudah pastilah badui itu tahu kerana kebiasaannya seorang badui banyak memelihara anjing untuk kawal kambing-kambing mereka. Maka Imam Syafi'i pun bertanyalah kepada badui yang dipeluk tadi. Badui tersebut pun menjelaskan tentang cara bezakan antara anjing yang cukup umur dengan yang belum cukup umur. Begitulah tingginya adab yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i terhadap seorang guru. Walaupun hanya sedikit ilmu yang disampaikan oleh badui tersebut, namun beliau tetap memberi penghormatan yang tinggi sekali terhadap seseorang yang pernah mengajarnya. Antara iktibar dan pengajaran yang dapat diperoleh daripada kisah Imam Al-Syafi'i ini ialah kita sebagai seorang murid kenalah sentiasa menjaga adab kita dengan guru agar ilmu yang diperoleh penuh keberkatan. Selain itu, kita hendaklah sentiasa berusaha dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu supaya kita peroleh kejayaan yang cemerlang. Akhir sekali, kita hendaklah menyampaikan ilmu yang telah dipelajari kepada orang ramai supaya hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Jadi saya ingin memohon maaf atas kekurangan dalam menyampaikan ilmu berikut dan saya ingin menyampaikan satu mutiara kata daripada Imam Syafi'i sendiri.
iaitu ilmu itu bukan yang dihafal tetapi yang memberi manfaat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free.